melainkan kalau sekiranya pemiutang orang yang meninggal dunia tu, pemiutang itu gagal dikesan, tak jumpa. Dah cari-cari kan tak jumpa, barulah sebenarnya di sini menjadi tanggungjawab Baitul Mal lah, boleh serahkan kepada Baitul Mal untuk melangsaikan hutang tersebut, dan Baitul Mal juga akan menyimpan sebagai pemegang amanah, dan kalau sekiranya ada waris yang menuntut, kita akan kembalikan semula kepada warislah sebagai harta pusaka mereka. Sebab kadang-kadang memang ada juga orang-orang yang berhadapan yang waris hutang-hutangnya itu tidak dapat dilangsaikan kerana penyutangnya itu gagal dikesan. Dia tak tahu hidup ke mati ke, dah lama kan, dah 20 tahun hutang dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu boleh diserahkan kepada Baitul Mal lah sebagai pemegang amanah harta orang Islam, dan dengan cara itu sebenarnya dapat menggugurkan tanggungjawab dia itu untuk membayar hutang, kerana dia telah terlepas pun tanggungjawab sebab dia dah melaksanakan komitmen menyerahkan kepada pihak yang diberikan amanah. Masya-Allah. Ini satu perkara yang saya rasa perlu juga diketahui oleh masyarakat kita, yang mana ialah isu-isu berkaitan dengan hutang ni adalah isu yang sangat penting, yang kadang-kadang dia boleh menjadi satu barah, dan kadang-kadang sebenarnya dia boleh juga menjadi satu rahmah, dan kadang-kadang juga dia menjadi satu perkara yang memberi kesan yang tidak baik dalam institusi keluarga dan sebagainya lah. Jadi dengan sebab itu sebenarnya semua pihak harus mengambil panduan supaya dapat melaksanakan urusan hutang mereka, sama ada yang masih hidup ini ataupun yang telah pun meninggal dunia, perlu dilangsaikan hutang masing-masing lah. InsyaAllah. Tu dia jelas, deras dan tegas pesanan Ustaz Indra Syarif hari ini. Sebab berkaitan dengan hutang, jangan main-main hutang ni beban dia, malam resah gelisah, besok pagi pula macam tak tenang lah kita bila dibebani hutang. Baik Ustaz, untuk hari ini terima kasih banyak-banyak, terbaik perkongsian kita, insya-Allah moga-moga dapat manfaat untuk sahabat-sahabat yang mendengar dan juga menonton untuk celik pewarisan dan Baitul Mal MAIS untuk hari ini. Ya, insya-Allah Ustaz. Nanti ada ruang kesempatan kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita punya segmen hari ini menerusi celik pewarisan dan Baitul Mal MAIS. Terima kasih sahabat-sahabat yang terus setia bersama Pian dan Hazwan dan juga Al-Fadhil Ustaz Indra Syarif sebentar tadi. Ya, betul, dan terima kasih juga kepada anda yang terus temankan kami seawal jam 6 pagi sampailah saya ini, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan Lil Alamin. InsyaAllah Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari akan bersama anda. Hari ini Ustaz akan bincangkan tentang kenapa ucapan salam, kenapa ianya menjadi adat. Okey. Kan macam mana yang adat tu nak jadi ibadat pula? Mungkin ada yang nak disampaikan Ustaz sebentar lagi. Dan untuk Warna Pagi kita jumpa esok pula insya-Allah. Sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Buah Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je Puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-Faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian Puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudah ni Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Masjid Sultan Ismail Petra Mukim Banggol, Jalan Pantai Cahaya Bulan di Kota Baru Kelantan telah menerima lebih RM172,000 derma dan sumbangan daripada pelbagai pihak sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan Mac tahun lepas hingga kini. Imam Tua Masjid berkenaan, Muhammad Amar Azlan berkata dalam tempoh itu pihaknya tidak putus-putus menerima sumbangan wang serta bekalan makanan daripada orang ramai termasuk badan bukan kerajaan NGO menerusi tabung kebajikan masjid. Jelasnya lagi, kesemua sumbangan yang diterima pihak masjid tersebut adalah bagi menyalurkan bantuan kepada golongan asnaf dan komuniti yang terjejas pendapatan berikutan wabak COVID-19.
Gelembung pelancongan domestik di Pulau Tioman dan Genting Highlands yang dilaporkan dibuka pada 1 Oktober ditangguhkan ke satu tarikh yang bakal dimaklumkan kelak. Bercakap kepada pihak media selepas meninjau pelaksanaan prosedur operasi standard Pulau Tioman di pintu masuk utama Terminal Feri Jetty Teluk Gading di Rompin Pahang, Pengurus Besar Tourism Pahang Kamarudin Ibrahim berkata, ia susulan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memaklumkan bahawa pembukaan pusat, pulau dan kawasan pelancongan serta aktiviti rentas negeri hanya apabila kadar vaksinasi negara mencapai 90% populasi dewasa. Sehubungan itu, kata Kamarudin lagi, hanya penduduk Pahang sahaja dibenarkan berkunjung ke destinasi pelancongan di negeri terbabit dengan mengikut prosedur operasi standard ketat yang telah ditetapkan. Akhir sekali, buka kuasa pada 1 Oktober, kekerapan penerbangan ke Sarawak akan ditingkatkan secara beransur daripada 22 penerbangan seminggu kepada 87 penerbangan seminggu. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin berkata, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membuat keputusan tersebut dalam mesyuarat pada minggu lepas dan ia melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Pulau Pinang, Johor Bahru, Kota Baru, Labuan dan Singapura ke beberapa buah destinasi seperti Kuching, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 1 Januari 2008, Bandaraya Warisan Pesisir Air dilancarkan oleh bekas Menteri Besar Terengganu Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jusoh di Dataran Shah Bandar Kuala Terengganu. Bandaraya ini turut diiktiraf sebagai bandar pertama dinaik taraf sebagai bandaraya di wilayah pantai timur semenanjung Malaysia dan ke-12 di negara ini. Kuala Terengganu bersedia dan layak untuk memegang status bandaraya selepas menepati kriteria yang ditetapkan, termasuk persetujuan kerajaan negeri dalam memberi caruman kewangan kepada Majlis Perbandaran Kuala Terengganu MPKT secara berterusan bagi memastikan majlis berotonomi dari segi kewangan. Antara mercu tanda pembangunan yang terdapat di bandaraya ini ialah Taman Tamadun Islam dan lapangan terbang Sultan Mahmud. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini sehingga 24 Oktober 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga, pendengar yang bertuah akan menerima t-shirt eksklusif Radio IKIM. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji selidik. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Serta
Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah. Produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam inspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk perkongsian aspirasi 10.1. Perkongsian kita pada hari ini telah pun tadi Warna Pagi telah pun bersama dengan anda. Terima kasih juga pada rakan-rakan Warna Pagi untuk perkongsian mereka, Hazwan dan juga Sufian, serta penerbit mereka Puan Haji Mazlina Ismail. Dan bersama dengan Yati, kejap lagi akan kita bersama menerusi perkongsian untuk kita lebih memahami rasional di sebalik sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dah masuk sebenarnya bab untuk kita sama-sama memahami daripada sunnah menjadi adat. Kita tak mahu dia sekadar adat semata-mata. Sebab apa? Sebab bila kita menjadikan dia sebagai adat kebiasaan tanpa ada kita menjadikan ia sebagai satu sunnah ataupun ibadah, dia hanya sekadar adat lah, bukannya ibadah kan. Jadinya jom kita sama-sama belajar sesuatu. Dan kali ini Ustaz Suryadi Ramli Al-Jawhari akan bawakan berkenaan dengan salam. Kenapa salam daripada sunnah menjadi adat? Di mana sunnahnya dan di mana adatnya kan? Kita nak jumpakan titik pertemuan antara keduanya supaya kita bila setiap kali mengamalkan salam, dia bukan sekadar adat tapi ia menjadi sebagai sunnah. Kita akan tahu lebih detail lagi tang mana yang kata adat, tang mana yang kata sunnah. Itu kita akan kongsikan bersama anda. Kejap lagi anda boleh ikuti secara langsung di FB Ikim FM, YouTube channel Ikim, dan pastinya secara langsung juga kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Demi masa telah berlalu, tidak akan datang kembali. Itulah yang selalu diingatkan, semoga jadi pedoman. Jalan lurus tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku bawa hatimu melihat kelemahanmu. Kering sudahlah air mataku, seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu. Tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku bawa hatimu melihat kelemahanmu. Kering sudahlah air mataku, beri sudah segala bicara. Seperti
mataku ini terbuka pintu hatimu. Kering sudahlah air mataku, perih sudah segala bicara, seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini terbuka pintu hatimu. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan Alhamdulillah sekali lagi kita bersama menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Dah pun bersedia di hujung talian, tak lain tak bukan tetamu tetap kita, Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Yati? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama sekali lagi sahabat pendengar kita menerusi rancangan Rahmatan lil Alamin. Dan Ustaz bermula minggu lepas dah bawakan kita tentang tajuk dari sunnah menjadi adat. Dari sunnah menjadi adat. Menarik sangat untuk sama-sama kita belajar sesuatu supaya kita dapat menghidupkan. Yang namanya sunnah tu, jangan biarkan ia menjadi adat semata-mata. Kita nak dapat pahala kan, jadi kita kena tukar dia sebagai ibadah, insyaAllah. Dan hari ini menarik sebab Ustaz akan bawakan menjurus kepada aktiviti seharian kita. Tak lain tak bukan dengan memberi salam, ucapan salam. Kenapa jadi adat? Kenapa jadi adat? Tang mana yang adat tu Ustaz? Mungkin awalan permulaan kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'. DJ Yati dan seterusnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberikan kesempatan waktu untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu pada hari ini, Allah berikan keberkatan, Allah campakkan kasih sayangnya dan seterusnya Allah pelihara kita semua daripada segala musibah dan kita sabar atas segala musibah tersebut. Okey, kalau kita bicara Yati tentang sunnah jadi adat, dia ada dua. Adat ini dia sebenarnya berasal dari kalimah adah. Adah. Adat ni adalah kebiasaan. Adat ni kebiasaan. Tapi adat yang dimaknakan dalam bahasa Melayu adalah budaya atau budaya. Dan budaya pun adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari, dipanggil. Itu dipanggil budaya kan. Jadi dari sunnah jadi adat, bagus ni kalau kita terjemah adalah daripada sunnah kita jadikan kebiasaan. Kita jadikan kebiasaan. Bukan sekadar kita kata dari sunnah jadi adat ataupun dalam yang maksud yang lain yang mungkin lebih nampak negatif sikit adalah dari sunnah dia sekadar tinggal jadi adat je, bukan lagi sunnah, ataupun sunnah yang telah diubah suai jadi adat. Sunnah yang telah diubah suai jadi adat. Okey. Tapi kita nak bicara banyak. Kita bila sebut tentang sunnah jadi adat, kita akan sentuh semua. Perkongsian kita ni kita akan sentuh semua. Jadi adat kebiasaan dan juga jadi adat dalam Melayu kebiasaan, tapi mereka mungkin tak sedar itu adalah sunnah Nabi SAW. Itu yang kita nak bongkar ataupun kita nak kongsi bersama insya-Allah pada pagi ini. Okey, sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tajuk kita pada pagi ini, selama mana minggu lepas saya bersiaran di Langkawi kali ini saya bersiaran di Bangi di sini. Alhamdulillah. Kita bicara tentang bagaimana prasyarat ataupun garis panduan adat itu supaya tidak bersalahan dengan sunnah. Adat tidak bersalahan dengan sunnah.
Maksudnya tidaklah membawa pada hukum syirik, kemudian tidaklah membawa kepada menghalalkan suatu yang haram kepada yang halal, ataupun menghalalkan suatu perkara kepada yang haram. Jadi itu garis panduan bila sunnah jadi adat, dan adat masih boleh diamalkan bila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang patut kita pegang. Okey. Hari ini Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak bicara tentang perkataan salam ataupun memberi salam. Memberi salam. Okey. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahawa ya ayuhan nas. Sewaktu Nabi sampai ke Madinah, Nabi bersabda ya ayuhan nas. Kalau kita lihat ya ayuhan nas ni, wahai sekalian manusia. Okey. Afshus salam. Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang yang memerlukan. Wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah solat malam dalam keadaan manusia semua tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu semua akan masuk syurga dengan salam, dengan sejahtera, dengan selamat. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Hakim. Okey. Kalau kita merujuk pada ayat ni, Nabi kata ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kan? Wahai sekalian manusia. Jadi merujuk pada umum kepada semua manusia. Sama juga dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya ayuhan nas kulu makanlah kamu minat thayyibat, kan, daripada yang baik-baik, kan, yang ni halal dan thayyibah, kan. Maksudnya an-nas ni umum. Jadi Nabi SAW perintahkan untuk kita memberi salam, afsus salam, afsus salam. Okey. Kenapa jadi adat? Dan di mana silapnya? Okey, alhamdulillah kalau yang terbaiknya adalah salam ni asalnya adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW, sebab Nabi SAW adalah orang pertama memberi salam pada sahabatnya, sehingga ada para sahabat yang terpaksa bersembunyi di belakang pokok dan batu untuk menjadi orang yang pertama beri salam kepada Nabi SAW bila melihat kelibat Nabi datang kepada mereka. Tapi akhirnya Nabi juga yang memberi salam. Nabi juga orang yang pertama memberi salam, kan. Jadi memberi salam ni adalah sunnah Nabi SAW. Cuma kenapa jadi adat? Alhamdulillah kalau dia jadi adat yang baik pada kita, tapi jadi adat sebab masyarakat kita hanya memberi salam kepada orang yang dikenali saja. Sebab itu yang jadi adat dia. Dia bukan lagi jadi sunnah, tapi dia dah jadi adat. Kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenali saja. Di situ silap kita, Jadi hari ini kita akan bongkar, kita akan bicara bagaimana tuntutan daripada Nabi SAW dari sudut memberi salam. Okey. Pertama sekali, kita kena tahu bahawa salam itu adalah doa. Salam itu adalah doa. Okey. Tang mana ya Yati, orang Penang dia suami dia orang Penang, dia orang Johor. Tang mana yang yang doa tu, tang mana, iaitu pada perkataan alaikum tu. Jadi kalau assalam maksudnya kesejahteraan, keselamatan, kan. Alaikum atas kamu, jadi terus jadi doa. Jadi kita doakan orang selamatan atas kamu. Okey. Itu orang tu kena jawab juga waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga keselamatan. Ke atas juga kamu keselamatan. Dia jadi doa. Kadang-kadang kita fikir doa ni sebenarnya Allahumma dia sekadar ucapan. Salam tu sekadar ucapan. Tak. Ada rahsia doa. Mungkin dengan sebab doa daripada saudara kita, ataupun daripada jiran kita, ataupun daripada ahli qaryah kita, kan. Kita nak keluar kerja, kita lihat masyarakat, kita lihat semalam kita dikejutkan, kan, ada pemandu syarikat yang penghantaran kemalangan, dan lori yang dipandu terbakar, kan. Nak cari rezeki tapi lah terkorban. Kita mungkin tak perasan sekecil salam itu adalah doa sebenarnya. Mungkin kita nak keluar cari kerja, nak pergi keluar bekerja, kemudian jiran kita sedang menyiram pokok bunga seumpamanya, dia beri salam kita, Assalamualaikum. Kita Waalaikumsalam. Kita jawab salam. Kita kata itu sekadar ucapan nak menyapa pagi-pagi. Itu yang jadi adat tu.
Itu yang jadi adat. Sebab kita jadikan dia sebagai ucapan nak menyapa orang. Okay. Dia jadi adat. Salam tu jadi adat. Tapi sebenarnya yang salam yang jadi sunnah itu adalah salam itu adalah doa. Salam itu adalah doa. Mungkin dengan sekecil salam itu assalamualaikum, kita keluar rumah, Allah selamatkan kita sepanjang hari sampai balik jumpa anak dan isteri kita. Jumpa anak dan isteri kita. Yalah, kita naik motor tengah kita hantar barang, tiba-tiba yalah kita kan gunakan telefon bimbit kan, letak di atas tempatnya. Kemudian tiba-tiba tak semena-mena telefon tu jatuh ke ataupun telefon tu dia beralih ke, kita terpaksa berhenti dan membetulkan, ataupun jatuh dalam bakul, kita berhenti sebab kita nak gunakan dia untuk cari jalan. Tiba-tiba ada lori yang lalu melintas di depan itu, zong, laju. Kita kata alhamdulillah. Kalau tak berhenti tadi, mungkin dah mungkin terlibat kemalangan dan mungkin akan meragut nyawa dan seumpamanya. Kita sebut tu nasib baik. Orang Melayu ni nasib baik aku berhenti. Semua nasib baik kan? Nasib baik aku berhenti. Kalau tak berhenti kena langgar lori tadi kan. Kita tak rasa bahawa yang nasib baik kita tadi tu, yang kita berhenti adalah sebab doa daripada salam. Doa daripada salam. Sebelum keluar rumah, jiran kita beri salam. Assalamualaikum. Selamat sejahtera atas kamu. Kan? Jumpa orang beli sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita orang doakan kita. Dengan sebab itu mungkin dia adalah menjadi asbab kepada keselamatan kita sehari itu. Sebab itu jangan sekadar jadi adat. Ucapan salam itu sekadar pembuka bicara, tetapi Allahumma salli ala Muhammad, mestilah ucapan salam tu kita niatkan sebagai doa. Okey. Nanti kita akan bincang nanti insya-Allah untuk yang seterusnya. Nanti kalau di kesempatan masa untuk akan datang, kita akan bincang tentang kenapa masyarakat Melayu panggil berjabat tangan tu salam. Kan? Kenapa berjabat tangan tu salam? Dan kenapa salam ini ditambah je perkataan ta di belakang, sin, lam, alif, mim, salam, letak ta, selamat. Subhanallah. Kan? Letak ta je, selamat. Dia sebenarnya salam tu adalah selamat. Sejahtera tu kan? Ya, selamat, sejahtera kan? Sejahtera. Sebab itu kita tak perasan daripada perkataan salam tu. Jadi apa manfaat kita dapat daripada salam, nanti insya-Allah kita akan bincang secara detail lagi selepas ni. Allah. insya-Allah. Itu belum lagi Ustaz. Kalau orang yang sekarang dah terbiasa dah nak menyapa juga Ustaz, menyapa dekat WhatsApp dan sebagainya, tulis salam je, SALAM. Tapi Ustaz kata doa tadi dengan alaikum tu yang doanya kan kepada kamu, yang ni sejahtera je macam tu kan. Macam kata good morning, dia kata morning je. Apa yang pagi kan? Dia kata good morning, selamat pagi. Dan insya-Allah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Banyak lagi ada soalan-soalan juga nanti kita akan ajukan untuk anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah.
Inspirasi Inforia Islami. Kami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Rahmatan Lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan ucapan salam. Okey. Apa kebaikan kita dapat dengan memberi salam sebenarnya? Apa kebaikan? Okay, saya dah pecahkan kepada dua. Pertama dari sudut akhlak, ya. Yang kedua adalah dari sudut psikologinya, Okey. Yang pertama sekali kalau kita lihat dari sudut akhlak, kita akan saling cinta mencintai dengan ucapan salam, dengan doa daripada salam, kita akan saling cinta mencintai. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi, kata Nabi sallallahu sesungguhnya jiwa aku berada pada tangannya. Ini jenis lafaz sumpah Nabi SAW lah. Okay. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu semua tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak beriman sehinggalah kamu saling sayang menyayangi ataupun cinta mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Okey. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perkara yang bila kamu kerjakan kamu akan berkasih sayang. Kamu akan saling cinta mencintai. Lalu kata Nabi SAW, afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Sebarkanlah salam di antara kamu. Awala audullukum ala syai'in. Kata Nabi SAW, maukah kamu aku tunjukkan suatu perkara yang bila kamu kerjakan kamu akan berkasih sayang. Kamu akan berkasih sayang. Nabi tak sebut yang lain. Walaupun dalam hadis yang lain sebut tahabu. Ya, dalam hadis yang lain saling bertukar hadiahlah kamu dan akan saling berkasih sayang kan. Disebut tu. Nabi tak sebut tu. Nabi kata afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Okey. Tadi kan kita dah bincang bahawa salam tu adalah doa. Rupanya beri salam ni adalah beri doa. Kan beri doa ataupun beri hadiah. Beri hadiah kepada saudara kita. Ya, kita akan berkasih sayang. Kalau kita beri hadiah itu secara fizikalnya. Kan? Secara visualnya kita kan online, secara online-nya secara online-nya adalah maksudnya afsus salam. Kita berikan hadiah dari sudut rohaninya, okey. Maksudnya kita memang doakan. Memang tak nampak tapi kita doa tu hadiah lah Ustaz kan. Memang tak nampak doa kan. tu hadiah, doa yang paling berharga lagi. Doa yang paling berharga, Tapi itulah kalau kita tak niatkan dia sebagai salam itu adalah doa, kita rugi. Maksudnya kita berikan hadiah dengan dalam masa yang sama kita macam kita tak tahu yang kita berikan dia hadiah sebenarnya. Macam mana? Macam bagi pinjam dia juga ataupun bagi dalam keadaan tak ikhlas dia juga. Tapi sebab itu bila afsus salam dia adalah hadiah untuk saudara kita. Hadiah untuk saudara kita. Sebab itu kata Nabi SAW, sebarkanlah salam maka kamu akan berkasih sayang. Itulah kebaikannya. Kita tak perasan mungkin benda ni. Sebab kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Sepatutnya kita selaku orang Islam kan kita kan orang kita kan saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Ikhwah dalam bahasa Arab, al-akhu ni maksudnya bukan saudara macam saudara sepupu, saudara kita panggil apa saudara jauh, talian darah, saudara dekat, saudara bau-bau bacang istilahnya kan. Saudara bau-bau bacang. Dia bila sebut akhu ni macam adik-beradik sebenarnya. Sebenarnya orang mukmin ni adik-beradik. Tapi masyarakat kita pula bila adik-beradik dia tak beri salam. Masyarakat kita pula bila adik-beradik tak beri salam. Dia beri salam dengan yang mungkin pakcik ke makcik ataupun kawan-kawan dia beri salam. Assalamualaikum kan. Tapi dengan adik dia terpanggil ngah sini jap. Tak ada panggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum ngah. Assalamualaikum tak ada kan. Kadang kita tulis WhatsApp pun dengan adik-beradik tak beri salam pun.
kau tengah buat apa tu? Tanya adik kita, kau tengah buat apa tu? Tak ada pun kita mulakan Assalamualaikum. Kau tengah buat apa? Tak ada kan? Jadi itulah nak cakap macam ni. Sepatutnya lebih lagi utama kepada bukan saja orang kita kenal, tetapi pada seluruh umat manusia lah kita kena beri salam dan doakan tentang itu, insya-Allah. Okay, itu yang pertama. Kita akan saling cinta mencintai. Yang kedua, nampak tak? Doa ni dengan ucapan salam tu jadi doa, kita dah bincang tadi, dan salam tu jadi selamat. Salam jadi selamat. Jadi orang Melayu pun faham dah perkataan salam tu adalah selamat. Jadi doa beri salam itu adalah doa keselamatan kepada saudara kita. Pada saudara kita. Okay. Yang ketiga, dia membezakan ucapan orang Islam dengan agama lain. Jadi dia adalah syariat Allah dan Rasulnya. Okay. Manfaat pertama yang kita dapat adalah Tuhan ataupun Allah dan Rasulnya, semoga doa dan salam sejahtera daripadanya telah memberi peraturan untuk kita ucapan yang membezakan kita dengan orang lain. Maksudnya ucapan salam ni khusus kepada orang Islam, untuk membezakan ucapan dengan ucapan orang-orang lain, ucapan ataupun agama yang lain. Itu uniknya dengan ucapan salam. Tetapi yang menjadi adatnya sepatutnya dia sunnah jadi adah. Adah ni menjadi kebiasaan kita, bukan sekadar jadi adat. Kita beri salam pada semua orang, pada semua orang, sama ada kenal tak kenal, sebab ini adalah ucapan yang istimewa. Allahumma salli ala sayyidina, ucapan yang istimewa kepada semua umat Islam, umat Islam. Kenapa bila kita bertelefon ataupun kita menjawab telefon ke atau apa, kita boleh sebut perkataan hello. Hello, kan? Hello. Sedangkan hello tu siapa, dia bukan ucapan dia macam ni. Hello ni diperkenalkan oleh seseorang, kan? Yang akhirnya dah jadi kebiasaan bahawa semua siapa yang jawab telefon, tak kiralah dia itu Melayu ke, dia Mak Saleh ke, dia India ke, apa ke? Tak kira bangsa, Ustaz. Mula je angkat-angkat je hello. Hello, nampak hello. Kalau kita boleh jadikan salam tu macam hello tu. Kenapa tak boleh jadi macam tu? Sebab dia tak jadi adah. Dia tak jadi adah. Dia tak jadi kebiasaan kita. Sepatutnya jadi adah. Dia yang selama ni jadi adat. Dia bukan jadi adah. Iaitu jadi kebiasaan kita. Jadi sebab itu kita tahu bahawa adat yang memberi salam bila datang rumah orang, kemudian adat kalau kita bertemu dengan orang kita beri salam, itu adalah daripada sunnah Nabi SAW sebenarnya. Sunnah Nabi SAW sebenarnya. Kadang-kadang sebab takut, Ustaz. Takut angkat-angkat bukan orang beragama Islam. Tiba dah bagi salam. Tak apa. Dari sudut tu tak apa. Dari sudut kita memberi salam, tak ada masalah. Kalau yang menyambut salam tu bukan orang Islam. Tapi itulah syiar. Nampak? Itulah syiar. Syiar ni maksudnya mungkin dengan sebab itu akan terbuka hatinya, sebab kita doakan juga pada dia kan dengan keselamatan, Allahumma SWT, itu jadi syiar bahawa orang Islam ni bagus, dia saling mendoakan, dan ucapan dia Assalamualaikum, kalau diterjemahkan selamat sejahtera ke atas kamu, kan? Jadi Allah SWT dia boleh jadi syiar kepada Islam yang sangat hebat, kan? Okay. Yang seterusnya, yang keempat yang kita dapat ambil adalah amalan yang terbaik sebenarnya. Dia adalah amalan yang terbaik. Okay. Nabi SAW bersabda, disebut bahawa kalau kita bincang tentang tadi yang saya baca tadi, ya ayuhan nas, kan, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan berilah makan, berilah makan, wasilul arham, dan tautkanlah hubungan silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, solatlah pada waktu malam dan sedangkan manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan keselamatan. Jadi ini adalah amalan yang terbaik yang boleh menyebabkan kita masuk syurga. Masuk ke syurga. Memberi salam je boleh masuk syurga. Okay? Memberi salam pun boleh masuk syurga. Ada satu hadis lagi bila Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, manakah satu amalan Islam yang terbaik? Lalu kata Nabi SAW, kamu menjamu orang makan.
Baik tu orang nanti kita akan bincang tentang satu lagi jadi sunnah jadi adat adalah kenduri kendara. Kenduri kendara itu adalah sunnah sebenarnya, adalah sunnah. Kenduri kendara, memberi orang makan adalah kenduri kendara. Sebab masyarakat kita ni semua kenduri kan, suka buat kenduri kesyukuran. Kalau dia dapat naik pangkat, dia buat kenduri kesyukuran. Kalau ada orang sakit, dia akan minta kenduri kita panggil hajat. Doa selamat. So, tak sebut perkataan apa. Doa selamat, kenduri doa selamat. Kemudian Allah SWT ada anak dia akikah kan, kenduri kesyukuran dan akikah. Jadi kenduri juga adalah daripada sunnah jadi adat. Ini dalil di sinilah, maksudnya memberi makan kepada manusia. Jadi bila ditanya pada Nabi SAW, manakah satu amalan yang terbaik, lalu baginda menjawab, kamu menjamu orang makan. Okey, dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenali mahupun tidak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, jadi pahala atas tindakannya, maksudnya kita senanglah buat pahala ni. Keluar-keluar dah buat pahala, jumpa orang dah buat pahala, dan menjawab pun dah buat pahala. Iaitu kalau nak memberi makan pada orang, mungkin kita tak berkemampuan, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh dapat pahala yang mudah hanya memberi salam saja. Sebab itu kita akan diberikan pahala atas tindakan kita, iaitu memberi salam. Jadi ini amalan yang terbaik yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu mengucapkan salam kepada yang dikenali mahupun tidak. Saya sentuh di awal tadi tentang kalau tadi doa dan tadi hadiah, fizikal hadiah, tahabu hadiah. Salam juga adalah hadiah kepada sahabat kita. Salam tu adalah hadiah pada sahabat kita. Yang kedua, kalau hadis ni kalau kita lihat, beri salam dan beri makan, ini dia duduk dalam benda yang sama. Sama juga aqimus solat wa atuz zakah. Solat, zakat, dua-dua ni kenapa digandingkan? Itu ada kemar dia kan. Kepentingan zakat, kepentingan solat, dua-dua benda yang penting. Okey, betullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat. Orang tak, penting. Bila sebut aqimus solat wa atuz zakat, mesti tak. Okay. Tapi bila datangnya afsus salam, beri salam, mesti digandingkan dengan at'imut ta'am, beri makan. Okey, kalau beri makan itu adalah makanan fizikal kita, makanan fizikal. Tapi rupanya salam itu adalah makanan roh kita. Nanti kalau kita bincang dari sudut psikologi, bila kita disebut dalam ni Allahumma salli the psychology of greeting and first impression. Maksudnya psikologi dari sudut greeting, ucapan dia. Dan first impression maksudnya pandangan kali pertama ataupun penampilan kali pertama. Jadi ada psikologinya, Rupanya bila kita beri salam ni, insya-Allah kita memberi makanan kepada roh kita. Memberi makanan kepada roh sahabat kita, iaitu kita melemparkan suatu aura yang terbaik. Kalau sahabat kita ketika itu sedang bersedih, ucapan salam tu akan memberi makan kepada rohnya, secara tak langsung akan mengembirakan sahabat kita. Dari sudut dalaman. Kalau dia sedang ditimpa masalah, ucapan tu akan meringankan sedikit bebanan yang ditanggung. Kalau dia sedang sakit, ucapan salam tu akan menyembuhkan dia. Sebab itu dia amalan yang terbaik sebenarnya. Sebab itu memberi makan, satu fizikal, ini memberi makan satu lagi dengan aura yang baik, dengan aura yang positif. Itu yang disebutkan tentang tu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, salah satu hak orang Islam atas saudaranya. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hak seorang Muslim terhadap seorang Muslim ada 6 perkara. Lalu beliau ditanya, apakah 6 perkara itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah bila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi ini hak orang Islam sebenarnya. Ada 6 kan? Tapi tak apalah, saya nak sebut je 6 tu. Okey, yang kedua, bila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Nanti kita bincang ini kenduri kendara sunnah tu, insya-Allah. Okey. Yang seterusnya, bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat.
Bila dia bersin, lalu dia membaca tahmid, ya, Alhamdulillah, maka doakan dia untuk beroleh rahmat. Bila dia sakit, kunjungilah dia. Bila dia meninggal dunia, maka antarlah jenazahnya ke kuburan. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang pertama sekali Nabi sebut dalam hadis ni adalah ada 6 perkara hak seorang Muslim terhadap seorang Muslim. Yang pertama adalah apabila kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kita memberikan hak orang Islam tu insyaAllah. Nanti sambung lagi 2 sikit, ada lagi 2 rasional dari sudut akhlak sebelum kita masuk dari sudut rasional psikologi insyaAllah. InsyaAllah Semakin menarik Ustaz sebenarnya sampai ke hujung kan. Tapi ya, Alhamdulillah, kita akan berhenti rehat seketika untuk rakan-rakan yang sedang ikuti secara langsung di FB IKIM FM ataupun FB Ustaz Rusri Ramli Al-Jauhari. Jomlah ringankan tangan, tekan butang share supaya lebih ramai lagi. Lepas ini bukan sekadar menyebarkan ilmu yang Ustaz kongsikan, tapi menyebarkan salam. Itu yang kita nak sangat-sangat kan. Amalan antara amalan yang terbaik insyaAllah. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Sekali lagi untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Info. Abang, apa kata kita besarkan kedai jahit kita ini? Tebahan baju pun makin bertambah. Bukan tak mahu, tapi modal kita belum cukup lagi. Abang jangan risau. Al-Rahnu Exchange kan ada. Bayaran balik sangat fleksibel dan tidak membebankan. Wow, jom kita ke Al-Rahnu Exchange. Boleh juga layari www.alrahnuexchange.com.my. Bijak ni isteri abang. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang di www.mtsfaz.com sekarang. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Terima kasih kepada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia menerusi perkongsian rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusri Ramli Al-Jauhari. Kenapa kita kena bagi salam? Dan bila kata salam itu adalah sunnah baginda Nabi SAW. Tapi kenapa dah jadi adat kat kita kan? Macam mana boleh jadi adat? Ustaz dah kongsikan tadi sebahagian. Sebab kita bila jumpa orang yang kita kenal je, kita bagi salam. Dan kita tak betul-betul menjadikan dia sebagai amalan terbaik lah. Maknanya syiar Islam. Setiap kali jumpa je orang Islam, setiap kali tu memberi salam kan Ustaz. Tapi itulah kadang-kadang Ustaz, kita bagi salam orang sebab tak kenal kan, kita tak terbiasa Ustaz. Bagi-bagi salam orang tu berlalu begitu sahaja Ustaz. Sebab tak jawab pun. Kita tak tahu kita bagi salam, tak perasan kan. Sebab tak biasa, tak dibiasakan. Jadi mungkin jugalah kan kena biasakan dalam budaya amalan kita sehari-hari. Ustaz, kita belum lagi, itu baru dari sudut akhlaknya Ustaz. Psikologinya Ustaz tak kongsikan lagi secara penuh dan lengkap. Ustaz, kita sambung lagi perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, insyaAllah. Tadi saya sebut ada baki 2 lagi dari sudut rasional akhlak dan kita akan masuk dalam rasional psikologi. Yang ke-6 adalah mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Sebab sabda Nabi SAW, As-salam itu adalah salah satu daripada nama Allah yang diletakkan di atas muka bumi ini. Kan? Jadi rupanya As-salamu tu adalah nama Allah.
nama Allah yang Allah letakkan di atas muka bumi ini, maka sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita menyebut assalam tu menyebut nama Allah namanya. Menyebut nama Allah. Okey. Assalam tu nama Allah. Allah yang Maha memberi sejahtera, Allah yang Maha memberi keselamatan. Jadi assalam tu kita menyebut nama Allah. Jadi secara tak langsung kita macam berzikirlah Allah kan. Ataupun kita berzikir dengan nama Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. So assalam tu okay. Yang ketujuh adalah ni ada kaitan juga dengan psikologi nanti, tanda seorang itu tawaduk. Tanda seorang itu tawaduk. Ataupun salah satu cara untuk merendahkan sayap seseorang ataupun merendahkan diri seorang lah, bukan maksudnya tawaduk. Pada satu hari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, kita tahu dia khadam Nabi SAW, sahabat Nabi juga, melewati kumpulan kanak-kanak. Lantas Anas bin Malik memberi salam kepada mereka. Kemudian dia berkata kepada para sahabat yang ada di sini, dahulu Rasulullah SAW juga melakukan hal seperti ini, iaitu memberi salam kepada anak-anak. Kita masyarakat kita kadang-kadang tunggu yang muda beri salam pada orang tua. Tunggu beri salam, orang yang muda beri salam pada orang tua. Takkan aku nak beri salam pada dia, kan? Lepas tu budak-budak kecil lah, apa dia tahu? Tak, rupanya dengan cara memberi salam tu kita ni, satu, ada sifat tawaduk dalam diri kita. Yang kedua, kita merendahkan diri kita sebenarnya. Kita merendahkan diri kita. Okey, faham merendahkan diri kita tu bukanlah merendahkan pada tak kena pada tempatnya. Kita silapnya macam ni, kita panggil, kalau betul dalam Al-Quran disebut kita menundukkan sayap kita. Menundukkan sayap kita. Dia kurangkan ego, Ustaz. Ya, kurangkan ego. Itulah saya perkataan tu, mengurangkan ego kita. Mengurangkan ego. Okey, itu yang terbaik kalau kita dapat 7 perkara. Kalau kita lakukan dengan memberi salam saja, kita dapat 7 kebaikan sebenarnya, kan. Okey, dari sudut rasional psikologi pula ni. Dia greeting. Greeting ni memberi salam lah. Kan, kalau dalam bahasa kalau greeting dalam psikologi ataupun dari sudut bukan Islam barat ni, dia yang good morning tu, good morning. Tapi the good morning ni pada kita macam good morning, kita good morning, kan. Dia sebenarnya Allah SWT yang mahalnya have a nice day, kita doa, kan. Jadi dia doakan kita dengan mudah-mudahan kau dapat hari yang baik hari ni, kan, apa kan. Lepas tu orang tidur, sweet dream, mimpi yang baik. Kita bila dapat ucapan-ucapan tu, kita rasa sebab kita tahu bahawa ucapan tu adalah doa. Ucapan tu adalah doa, kan. Ucapan tu adalah doa. Jadi greeting ni adalah salah satu fungsi asas komunikasi mencetuskan percakapan positif. Itu tak ada greeting cuma kadang-kadang bawa kereta orang tu cilok pergi tak boleh sebut begitu dia pergi lah kau, kan. Itu bukan greeting, sebab semua greeting ni dia adalah komunikasi dan percakapan positif. Dia akan mencetuskan percakapan positif. Tak pernah orang greeting dia akan gunakan perkataan yang negatif, nampak okey, itu pertama. Jadi ia membantu berhubung dengan orang pada tahap yang lebih peribadi. Peribadi. Okey, itu yang pertamalah. Okey. Dan satu lagi yang kedua, rupa-rupanya greeting ni mampu mengubah perasaan kita terhadap seseorang. Mampu merubah kehidupan perasaan kita terhadap seseorang. Dan orang yang kita berikan greeting tu juga mampu merubah perasaan dia terhadap kita. Ini dari sudut sains, dari sudut psikologi. Macam contohnya mungkin kita sebelum ni bermusuhan lah, gitu. Sombongnya dia ni, kan. Muka dia macam muka orang sombong, kan. Mungkin ketika itu dia ada masalah. Tapi bila dia mulakan, dia mulakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lepas tu kemudian dia jawab Waalaikumsalam, nampak. Okey. Dia akan memberikan dia akan mengubah perasaan orang tu terhadap seseorang, kata sombongnya. Tapi bila dia beri salam, taklah, dia tak sombong tak sombong, dia tak sombong. Jadi itu sebenarnya greeting dari sudut psikologi. Bila kita beri salam kepada orang akan ubah persepsi orang terhadap seseorang.
Itu kebaikannya. Lagi-lagi ucapan doa. Ya, aku ingat dia sombong tapi bagus dia doakan aku kan. Doakan aku kan. Okay. Bukan sekadar tegur Ustaz kan, saya doakan. Bukan sekadar tegur. Sebab itu greeting ni bukan tegur nanti. Kalau tegur dalam bahasa Inggeris, apa tak nama dia? Menyapa. Tapi hai je lah. Hai. Hai. Sapaan kan. Tapi kan? ni greeting kan. Ya, betul. Ya kan, greeting kan. Okay, itu yang okay. Yang kedua, dari sudut psikologi, greeting ni dalam ucapan mempengaruhi audiens. Sebab itu kenapa kita bila nak berucap ke seumpamanya ucapan salam yang pertama. Sebab dengan ucapan salam ataupun greeting ni kadang-kadang kita tanya je lepas habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa khabar semua? Apa khabar semua? Saya doakan semua dalam keadaan baik dan sihat kan. Sebab itu pakar motivasi dia akan gunakan perkataan dia. Apa khabar semua kan? Dan dia jawab, wah baik alhamdulillah. Okey. 60 saat pertama akan menentukan bagaimana anda dapat mempengaruhi perhatian dan minat audiens anda. Jadi greeting yang pertama tu, salam tu, dari sudut psikologinya, dari sudut Allah SWT, dari sudut akhlaknya juga dia adalah kita dapat menguasai. Sebab itu kalau berucap ke apa, salam dulu yang utama. Okey. Seterusnya yang ketiga, okey. Sesungguhnya mengagumkan bagaimana gerak isyarat yang sederhana dapat memberi kesan yang baik. Okey. Itu yang. Jadi hakikatnya memberi salam ataupun greeting kepada kalau seorang peniaga tu pelanggan adalah suatu yang menjadi kemestian. Suatu kewajipan. Okey. Yang ketiga, okey. Kita akan menyebabkan seorang tu yang saya sebut tadi lah, tawaduk, humble dia tulis sikit sini. Akan seorang itu humble. First impression maksudnya seorang penampilan pertama, seseorang dapat menilai rendah diri seseorang daripada orang yang pertama memberi salam. Okey. Jadi dari sudut greeting ni, kalau orang tu yang pertama dia adalah first impression ataupun pertama yang kita dapat lihat daripada seseorang yang seseorang dapat menilai rendah diri daripada orang yang pertama memberi ucapan. Okey, yang semua ni saya dapat daripada satu ni dia panggil the psychologist of greeting and first impression, dari trust.com. Okey, itu yang sebutkan tentang tu. Okey. Insya-Allah nanti jadi kita ada satu mungkin dua yang kita boleh sentuh sikit tentang masuk rumah. Biasanya masyarakat kita masuk rumah tak beri salam kan, buat rumah sendiri kan. Rupa-rupanya bila beri salam tu dia berkat pada diri dan ahli keluarga. Berkat pada diri ahli keluarga sebagaimana Nabi SAW pernah mendidik Sayyidina Anas bin Malik. Dia sebut, wahai anakku, jika kamu masuk ke tempat keluargamu maka ucapkan salam. Dan saya akan berkat atas kamu dan seluruh ahli keluargamu. Yang kedua, ada syaitan yang menghasut merosakkan rumah tangga manusia ni, sebab rumah tangga ni gedung pahala bagi manusia. Jadi ada satu syaitan yang dikenali sebagai Dasim kan. Dasim yang duduk di depan rumah. Jadi kalau kita masuk tanpa memberi salam, Dasim akan masuk bersama kita. Jadi kalau kita memberi salam, kita menghalang Dasim yang menghasut dan memecahkan rumah tangga ni daripada masuk dan mengganggu anak dan isteri kita. Jadi itu kebaikan untuk kita beri salam, insya-Allah. Allah. Masya-Allah, banyaknya Ustaz. Hanya dengan salam, memberi salam, nama pun memberi Ustaz kan, itu belum lagi menjawabnya kan. Bila ada beri dan jawab tu, itulah yang akan bertaut kasih sayang kan, cinta antara satu sama lain. Masya-Allah Ustaz, kita sampai hujung-hujung dah Ustaz sebenarnya. Berbaki dalam 2 minit saja lagi, mungkin di hujung ni sedikit kesimpulan daripada Ustaz sendiri untuk tajuk kita pada hari ini tentang ucapan salam itu sendiri bila dia menjadi adat dan tak menjadi sunnah lagi. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala